Alhamdulillah, dikasihi pengerusi masjid serta ahli jatang kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan bila, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala kurnia nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam dan pelbagai kurnia nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis tazkirah, saling ingat mengingati sesama kita, majlis zikrullah, majlis untuk mengingati ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca setiap bulan daripada tafsir surah Yasin. Di dalam pertemuan yang lalu kita ada sebut tentang bagaimana pentingnya sifat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, yakni sifat kita berterima kasih dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga diceritakan bahawa pernah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika berada di sisi Kaabah, ada orang berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah, golongkanlah aku di kalangan kelompok orang yang sedikit. Sayyidina Umar pelik dengan orang. Dia tak pernah seumur hidup dia tak pernah dengar orang berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah, kumpulkanlah aku, jadikanlah aku di kalangan orang yang sedikit. Lalu dia mai tanya kepada orang tersebut. Dia tanya, kenapa ni doa pelik ni? Tak pernah lagi doa macam ni. Lepas tu dia tanya kepada Sayyidina Umar. Ketika itu Sayyidina Umar telah menjadi khalifah Amirul Mukminin. Dia kata, tidakkah kamu mendengar kepada perintah Allah SWT, ayat Allah SWT mengatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sahaja dari hamba-hambaku orang-orang yang bersyukur. Dan nyatalah bila dia sebut macam tu, barulah Sayyidina Umar sedar bahawa dia ni betul lah dia doa. Dia doa tergolong dalam orang yang qalil, orang yang sedikit. Kerana orang yang sedikit itulah Allah Ta'ala kata, wa qalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit di kalangan manusia, di kalangan hamba-hambaku orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan kita ini termasuk di kalangan orang yang qalil, orang yang sedikit, iaitu hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bersyukur. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, pada malam ini kita sambung lagi perbicaraan dari tafsir surah Yasin yang dikarang oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maksudnya, Maha suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk, semuanya berpasangan, sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi, atau dari diri mereka, ataupun dari apa yang mereka tidak mengetahui. Maha suci Tuhan, Maha suci Dia dari segala sifat kekurangan, Maha suci Ia dari segala kelemahan. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Dialah Tuhan yang maha tinggi, yang maha sempurna, yang tiada bandingannya. Itulah dia Tuhan yang maha agung, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jalla. Maha suci Tuhan yang telah menjadikan makhluknya dengan kebijaksanaannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan makhluknya berpasang-pasangan pula. Dalam ayat ini, suatu ayat
yang mula dengan Subhan, Maha Suci Allah Subhanahu. Allah Ta'ala nak memperkenalkan diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, ingin menolak segala tuduhan-tuduhan palsu orang yang tidak beriman. Mereka menuduh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pelbagai tuduhan yang tidak benar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang Yahudi dan Nasrani mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mempunyai anak, mempunyai wakil-wakil di atas muka bumi ini. Allah Ta'ala itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Mereka menuduh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pelbagai tuduhan. Mereka mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengatakan bahawa makhluk-makhluk pun ada kuasa seperti kuasa Allah SWT. Allah Ta'ala kata Subhanahu, Maha suci Allah daripada semua tuduhan-tuduhan tersebut. Ada pula setengah orang kata, kenapa Tuhan kamu ini perlu disucikan? Adakah dia tidak suci? Sampai tahap itu tuduhan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut Subhanallah, maksudnya nak mengingatkan kepada kita bahawa inilah sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Suci. Bukannya Allah Ta'ala perlukan kepada kita untuk mensucikan Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala nak memperingatkan kepada kita, nak menekankan kepada kita, ingatlah bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sifatnya Subhan, Maha Suci Allah, Maha suci daripada sifat-sifat kelemahan, sifat-sifat kekurangan. Allah SWT bersifat dengan Maha sempurna. Maka dialah Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang Maha tinggi, yang layak disembah, yang Maha sempurna, yang tiada bandingan. Maka kita akan rasa tenang apabila bertuhankan kepada Allah Subhanahu. Tidak seperti mana orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang menyembah berhala. Di dalam hati mereka sudah tentu banyak persoalan-persoalan. Mereka menyembah patung-patung, kan? Kalau berlakulah apa-apa kepada patung tersebut, adakah patung tersebut yang disembahnya itu boleh bertindak balas? Letak buah apple dan letak buah limau depan patung untuk pekong untuk sembah. Ada orang balas benda tu. Patung tu duduk tahu tu, tak boleh nak buat apa. Tidak mempunyai kuasa apa. Berlainan, berlawanan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Suci, yang Maha Sempurna, dan menciptakan manusia berpasang-pasangan pula. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat ni nak memperingatkan kepada kita, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, Maha suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasang-pasangan. Ayat-ayat Quran nak memberi peringatan kepada kita. Sebab itu kita kena selalu baca dan memahami makna dan isi kandungannya, supaya hati kita ni sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang menciptakan kita ni berpasang-pasangan, menjadikan manusia, binatang, tumbuhan berpasang-pasangan. Ada lelaki, ada wanita, pokok pun ada jantan, ada pokok betina. Ada sebab musabab sehingga pokok-pokok tersebut, pohon-pohon tersebut mengeluarkan bunga dan menghasilkan buah. Ada pokok jantan, pokok betina. Manusia pun macam tu juga. Ada lelaki, ada perempuan, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni, manusia ini, dengan kejadian yang begitu indah dan begitu sempurna. Malanglah manusia yang tidak
mensyukuri akan nikmat Allah SWT. Baru ni heboh, orang perempuan dibuat umrah pakai ihram. Apa nak jadilah dengan dunia sekarang? Selfie tepi Kaabah pakai kain ihram. Orang perempuan yang tukar jantina lah, transgender lah, sampai nak minta untuk diwujudkan satu tandas untuk transgender. Tandas lelaki, tandas perempuan, ni tandas pondan. Satu hal lah pula. Sampai begitu sekali kesesatan manusia dalam dunia. Allah Ta'ala dah sebut dah, diciptakan manusia ni berpasang-pasangan, lelaki, wanita, dua tu je. Ada pun khunsa tu, satu kejadian istimewa lah. Tapi yang banyaknya bukan lagu tu. Banyaknya ditukar sana, tukar sini, cucuk sana, cucuk sini. Apa nak jadi dengan manusia sekarang? Orang Islam pun ramai yang macam tu, yang berfikiran seperti itu. Sebelum ni jantan pakai lekung kat tepi Kaabah. Allahu Akbar. Dah lari lah kawan tu. Tak ada dekat Malaysia. Ingat Tuhan ni dekat Malaysia je. Di negeri Australia tak ada Tuhan. Jawablah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah kecelaruan yang ada pada manusia sekarang. Ini ayat-ayat Allah Ta'ala ni bagi ingat kepada kita tentang syurga, tentang neraka, tentang kematian. Suatu hari nanti kita semua ni akan mati. Apalah sangat nak dikejarkan, kan? 400 bilion, duit banyak, berkepuk-kepuk pun nak buat apa? Dah 12 tahun masuk ke dalam. Itu di dunia, kan? Buatlah apa pun di dunia ni, mungkin kamu akan terlepas. Tapi macam mana di akhirat nanti? Larilah ke bumi mana pun, kan? Di bumi Malaysia ni kena hambat dengan Jabatan Agama, pergi lari ke Australia, larilah ke bumi mana pun, di sana tetap tidak lari daripada hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks yang lebih halus lagi, tenaga atom, tenaga atom lah pula, yang amat halus itu pun dijadikan Allah SWT dalam kondisi berpasangan juga. Ada positif dan negatifnya. Samalah juga dengan tenaga elektrik. Walau tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia, namun ia mempunyai pasangannya, cas positif dan cas negatif. Maka barulah terhasilnya arus elektrik. Kita apa mengaji sains ni tahulah, kan? Tok gua jadi buat kitab ni pun dia tahu pasal sains, tahu positif, negatif, atom, cas elektrik, menghasilkan arus elektrik. Allah SWT menjadikan ada negatif dan ada positif. Allah SWT menjadikan pasangan-pasangan untuk kebaikan manusia. Ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran dan dapat dilihat dengan mata kasar manusia itu sendiri. Banyak lagi perkara yang dijadikan Allah SWT, namun manusia tidak mengetahuinya. Begitulah Allah Ta'ala menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, supaya manusia itu berkembang biak, kan? Manusia pun tak pelik-pelik memilih jantan, nak menikah dengan jantan, betina nak menikah dengan betina, kan? Buat majlis lah, buat akad nikah lah. Lepas tu nak beranak pinak lagu mana? Kalau semua orang memilih jalan macam tu, habis pupus manusia ni. Populasi manusia akan pupus dengan sendiri. Dia menyalahi dengan fitrah manusia. Ia sebenarnya sesuatu yang menakjubkan jika diterokai. Dan semuanya itu adalah menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, yang sepatutnya menjadi pengajaran dan iktibar kepada orang yang beriman. Orang yang beriman ini melihat apa yang ada di sekeliling dia, akan bertambah imannya kepada Allah SWT. Allah Ta'ala ungkit, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha
Maha suci Tuhan yang menciptakan makhluk-makhluknya semua berpasang-pasangan. Kita masing-masing pun ada pasangan kita masing-masing, kan? Alhamdulillah. Ada yang dah bertemu jodoh, ada yang belum bertemu jodoh lagi. Itu semua adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun ada anak pinak dan sebagainya. Ini semua kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jika orang yang beriman menjadikan itu semua sebagai akibat, maka kepada orang-orang kafir mereka harus berfikir juga supaya mereka dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga dengan itu mereka akan memperolehi keyakinan dan kepercayaan tinggi kepada hukum dan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada manusia. Kerana seluruh alam semesta ini berjalan di atas hukum dan peraturan Allah tanpa ada penentangan sedikit pun. Maka apakah alasannya manusia yang kerdil ini mahu melawan arus, menolak ketetapan dan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kehebatan Allah Ta'ala menciptakan makhluk, supaya manusia itu sedar bahawa di sana, terutamanya kepada orang kafir, bahawa di sana ada Tuhan yang menciptakan makhluk-makhluk ini tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan ia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila kita ini makhluk dan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai Khaliq, Allah Ta'ala telah menetapkan hukum-hukum dan perundangan kepada manusia. Kita tidak ada pilihan, tidak ada choice, tidak boleh memilih, melainkan hanya tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memilih jalan yang salah, maka akhirnya manusia itu akan berada dalam kesengsaraan. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat-ayat ini supaya manusia itu berfikir, manusia itu sedar bahawa dia ini hanyalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai Khaliq yang wajar disembah, yang wajib disembah, yang wajib dipatuhi dengan segala hukum dan perundangan dan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan bila kita faham perkara ini, kita akan sentiasa menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan kefahaman itu, mereka pasti tidak akan menolak segala ketetapan Allah Ta'ala, kerana mereka yakin, kerana kita ni semua yakin bahawa kemestian berhukum dan berperaturan dengan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala itu natijahnya memberi kebaikan yang tiada tolak bandingnya kepada manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu semuanya untuk kebaikan manusia. Kita memerlukan kepada petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup di atas muka bumi. Solat misalnya, kita perlu untuk solat, kerana itulah keperluan rohani dan jasmani kita. Manusia yang tidak solat, hatinya tak tenang, hatinya sentiasa gelisah, pergantungannya tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang yang solat memenuhi fitrah kejadian dia sebagai manusia, dia perlu untuk solat. Di sana ada keperluan. Rasulullah SAW ketika sibuk berperang sebut kepada Sayyidina Bilal, wahai Sayyidina Bilal, cepatlah iqamah, kita nak solat ni. Arihna ya Bilal, kita nak rehat ni Sayyidina Bilal. Maknanya solat itu merupakan satu kerehatan bagi diri dia. Kalau orang yang kerja berat lah, contohnya kan, dia bendang ke buat apa, bila solat tu kita rasa satu badan tu rasa relax,
kan. Bila kita sujud, kita rukuk lama sikit kan, badan tu rasa lega. Tambah pula kalau kita solat malam, solat tahajud, itu merupakan suatu kerehatan bagi diri kita. Tambah pula bila kita khusyuk, segala masalah yang melanda, yang berserabut di dalam hati kita ini, kita akan rasa tenang dan boleh menyelesaikan masalah-masalah tersebut, kerana hati kita, fikiran kita berada dalam keadaan yang sangat tenang. Keperluan kepada makanan-makanan yang halal, ia menepati fitrah kejadian kita sebagai manusia. Kita perlu untuk makan makanan yang halal dan menghindarkan diri kita daripada makanan-makanan yang haram. Maknanya peraturan yang Allah Ta'ala tetapkan tu sesuai dengan manusia, untuk faedah manusia, untuk kebaikan manusia. Hukum-hukum Allah SWT yang lain pun macam tu juga. Hukum dalam negara, hukum dalam kepimpinan, hukum hudud, qisas, ta'zir, ia mengandungi hikmah yang sangat besar, kerana itulah peraturan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Pengharaman arak, pengharaman judi merupakan hikmah yang besar, bukan sahaja kepada manusia secara individu, tapi kepada masyarakat, memperbaiki sistem sosial, sistem keluarga, sistem negara. Ini semua adalah hikmah di sebalik undang-undang, sistem dan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana ilmu manusia itu terbatas dan tidak sempurna, maka walau bagaimana hebat sekalipun, manusia itu pasti terdapat pada dirinya kelemahan. Pasti terdapat perkara yang ia tidak tahu, biarpun jika di mahkamah mereka dipanggil yang arif. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ilmunya tiada terbatas. Oleh itu, apabila Allah Ta'ala menyatakan hukumnya kepada manusia, menyatakan arahannya, maka apa yang patut manusia kata ialah sami'na wa ata'na. Kami dengar, wahai Allah, perintah ini. Wa ata'na, dan kami taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maksudnya ini, kami, iaitu seluruh manusia yang menyatakan seperti di atas itu, beriman, beristiqamah, dan tetap di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala kita patuh dan taat. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bukan seperti mereka-mereka yang sesat, apabila berhadapan dengan nabi-nabi mereka, apabila berhadapan dengan para du'at yang mengajak mereka kepada kebenaran, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar tetapi kami engkar. Ramai manusia macam tu. Bahasa-bahasa modernnya macam-macam lah, tapi bahasa klasiknya, kami dengar dan kami engkar, kami tak mau ikut. Itulah kejadian manusia sepanjang zaman. Ada yang menerima, ada yang menolaknya. Dan majoriti manusia menolak kepada suruhan ini. Ini bermaksud kami, iaitu seluruh manusia menyatakan seperti di atas itu beriman, beristiqamah, dan tetap di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan seperti orang-orang Yahudi yang kafir, bukan seperti orang-orang musyrikin yang menyengetui, mensyirikkan atau menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain, yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun di hadapan mata mereka penuh dengan dalil-dalil dan bukti-bukti. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita ini tergolong di kalangan mereka yang sami'na wa ata'na, dan tidak menjadi seperti Yahudi ataupun Nasrani yang kufur kepada Allah SWT, ataupun golongan musyrikin yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok dalam Al-Quran,
banyak Allah Ta'ala ceritakan tentang sifat-sifat orang Yahudi. Banyak Allah Ta'ala ceritakan sifat-sifat orang Nasrani. Dalam surah Baqarah panjang cerita tentang sifat-sifat orang Yahudi. Ulama sebut ada 5 sifat besar yang ada dalam suratul Baqarah, cerita tentang Yahudi. Untuk apa Allah Ta'ala cerita tentang Yahudi ini? Al-Quran bukan diturunkan kepada Yahudi, tapi diturunkan kepada orang Islam. Orang Yahudi tak baca Al-Quran, orang Islam yang baca Al-Quran. Supaya kita ni orang Islam, bila baca Al-Quran, baca tentang sifat orang Yahudi, menjadi pengajaran kepada kita, jangan jadi seperti mereka. Jangan jadi seperti orang Yahudi. Suratul Baqarah itu sendiri, Al-Baqarah itu sendiri pun cerita tentang sifat Yahudi yang banyak bertanya, kan? Bila Allah Ta'ala sebut antadbahu baqarah, suruh sembelih lembu, banyak tanya, macam-macam tanya. Perkara yang luas, yang mudah, suruh sembelih lembu saja, tapi tanya macam-macam jadi sempit, kan? Nak lembu macam mana, lembu warna apa, lembu lagu mana, jadi susah nak cari. Dengan sebab banyak bertanya, banyak bersoal, menyusahkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Yahudi diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dikurniakan dengan banyak nabi, banyak rasul. Dan rasul-rasul itulah yang banyak mereka ingkar. Hatta ada yang mereka bunuh rasul-rasul tersebut. Nabi-nabi tersebut dibunuh oleh orang Yahudi. Ini sifat-sifat orang Yahudi. Sebab tu kita selalu baca setiap hari dalam suratul Fatihah, Al-Maghdubi alaihim ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni jalan Islam, ikut Al-Quran, ikut sunnah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai. Siapa orang murkai ni? Orang Yahudi. Dan orang yang mempunyai sifat-sifat seperti Yahudi, orang munafik. Waladhdallin, dan bukan orang yang sesat. Siapa orang sesat ni? Ulama sebut ad-dallin ini antara contohnya ialah orang Nasara, orang Nasrani, dan juga kelompok orang-orang al-musyrikin yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat-sifat orang-orang yang sesat ini dicerita panjang lebar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi pendinding kepada kita. Jangan kita jadi seperti mereka. Seperti mana orang Yahudi yang diceritakan panjang lebar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah. Jangan jadi seperti Nasara yang sesat diceritakan panjang lebar oleh Allah Subhanahu Wa Taala surah Ali Imran. Jangan jadi seperti orang munafik yang sentiasa mencari jalan untuk membunuh Rasulullah SAW, menghancurkan Rasulullah SAW. Jangan jadi seperti musyrikin yang sentiasa memerangi dan memusuhi Rasulullah SAW. Jadilah orang yang beriman, orang sentiasa patuh dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara bukti ajaran yang dibawa oleh mereka, membawa keruntuhan, kemusnahan dan malapetaka yang mengenai diri mereka sendiri. Ialah seperti apa yang telah berlaku kepada umat terdahulu yang menolak ajaran Rasul. Malahnya ramai di kalangan manusia tidak mahu mengetahui dan mahu mengambil i'tibar. Ramai umat-umat yang terdahulu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lantaran mereka ingkar dan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang diterbalikkan bumi, ada yang tenggelam dimakan oleh bumi, ada yang dihujani dengan hujan yang lebat sehingga tenggelam oleh banjir yang besar. Tidakkah perkara-perkara tersebut menjadi iktibar kepada manusia?
Kita diuji 2 tahun dengan COVID. Macam-macam tak boleh buat. Terseksa sekejap 2 tahun. Tetapi bila dah lepas ni, Masya Allah, manusia yang bermaksiat tetap melakukan maksiat. Kan? Konsert-konsert ni makin galak lah. Dijemput pula artis-artis luar negara. Sanggup ni bayar tiket ni RM600 nak tengok artis Ellie Billish. Tak sebut lagu mana tak tahu. Kan, artis luar negara bayar tiket RM600. Kata kemelesatan ekonomi. Kata tak ada duit. Beli tiket RM600, RM300 beli tiket konsert. Tunggu daripada 8 pagi ni. Beratuk nak masuk stadium, takut tak boleh masuk. Allahu Akbar. Itulah manusia. Nak buat maksiat tu pun bukan senang. Modal kat tu nak buat maksiat. Modal keluar, pengorbanan yang tinggi lah. Tunggu nak masuk pukul 8 malam konsert, pukul 8 pagi tunggu dah beratur kat luar. Allahu Akbar manusia. Kan, masjid ni free lah. Tak kalut pun. Tak payah beratur nak masuk masjid. Kan, maknanya nak masuk syurga tu mudah, terbentang luas kepada manusia. Tetapi ramai manusia memilih untuk melakukan maksiat, walaupun kena bayar mahal, walaupun susah bayar. Itulah manusia. Allah. Walaupun mereka telah melihat orang zaman dahulu telah musnah, dilaknat oleh Allah SWT kerana kekufuran mereka, namun mereka tidak insaf. Padahal jika kita melihat dengan teliti, sesetengah binatang pun ia tidak akan pergi atau mengikut jalan yang menjerumuskannya kepada kebinasaan. Kasar ni tuan kita ni. Ambil contoh binatang tu kan. Binatang pun kalau dia lalu tempat ada halangan, benda yang menyusahkan, ada lubang tu, dia pun ngelak juga. Tapi manusia ni tetap memilih untuk melakukan maksiat yang mana dia tahu natijah kepada maksiat tersebut akan menjerumuskan dia ke dalam lubang neraka Allah SWT. Tetapi peliknya, ada manusia yang tidak berfikir seperti binatang itu. Ini menunjukkan bahawa ada di kalangan manusia yang lebih rendah tarafnya daripada binatang apabila mereka tidak mengambil pengajaran daripada tanda-tanda kejadian Allah Subhanahu Wa Taala dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Pelik ke manakah hilangnya daya intelektual yang mereka sendiri agung-agungkan itu. Allah Ta'ala menciptakan manusia ini dengan begitu istimewa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Thumma radadnahu asfala safil. Kemudian dijatuhkan manusia itu ke serendah-rendah tempat. Jadi orang yang paling rendah. Allah Ta'ala ciptakan manusia ini begitu hebat, begitu tinggi, begitu mulia. Tetapi manusia memilih untuk menghinakan diri. Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan akal, berbeza dengan haiwan-haiwan, binatang-binatang ternak. Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, walaqad gharaqna li jahannam katsirum minal jinni wal ins. Kami telah menciptakan, kami telah penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Bagi mereka ada hati, tidak menggunakan hatinya untuk faham ajaran agama Allah SWT. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Dia ada mata tetapi tidak melihat dengan pandangan basirah, tidak melihat akan kebesaran Allah Ta'ala, tidak memahami ayat-ayat Allah SWT.
Walahum adhanun la yasma'una biha. Ada telinga tetapi tidak mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih teruk lagi daripada binatang ternak ini. Binatang ternak ni berbeza dengan binatang liar. Binatang liar ni dia ada kemuliaan sikit daripada binatang ternak. Kan? Binatang ternak ni ikat hidung dia, tarik pergi mana dia ikutlah. Tarik kiri, tarik kanan. Kalau binatang liar ni kat luar tu, dalam hutan yang melawan, masih lagi ada pride dia, ada dia punya apa? Kehebatan dia lah. Kan? Berbanding dengan al-an'am, binatang ternak. Allah Ta'ala mengumpama ke orang-orang seperti ini yang ada hati, tidak berfikir dengan hatinya, ada mata, tidak melihat dengan matanya, ada telinga, tidak mendengar dengan telinganya. Maknanya berfikir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia seperti ini lebih teruk daripada binatang ternak. Jadi kita mengambil pengajaran, iktibar daripada itu. Janganlah kita menghinakan diri kita yang memang Allah SWT menciptakan kita semulia-mulia kejadian. Kaum-kaum ibu yang Allah Ta'ala menciptakan mereka dengan penuh penghormatan. Tutup elok-elok penghormatan tersebut. Jaga elok-elok aurat kita, rambut kita, kan, tubuh badan kita. Allah Ta'ala muliakan kaum wanita dengan aurat, perintah untuk menutup aurat. Menjadi harga nilai yang sangat tinggi. Kan, perempuan-perempuan ni disuruh tutup. Kan, kalau kita pergi kedai pun, kan, cari kuih kan, ada kedai tu kuih dia terdedah kan, lalat main urung apa. Ada satu kedai lagi dia tutup. Nak beli kuih kita buka tengok, lalat pun tak urung. Mesti kita pilih kedai hak tu yang bersih, yang bertutup, dijaga. Begitulah kemuliaan wanita. Allah Ta'ala perintahkan wanita-wanita untuk menutup aurat, menjaga kehormatan kita. Ini semua perintah Allah SWT untuk memelihara kejadian manusia yang begitu mulia. Ahsani taqwim, manusia yang diciptakan dengan penuh kemuliaan. Mulianya kita ini dengan akal yang Allah Ta'ala berikan. Mulianya kita ini dengan iman yang kita pilih. Mulianya kita ini dengan amal soleh yang kita buat. Mulianya kita ini dengan akhlak mulia, akhlak baik yang ada pada kita, dengan ibadah yang kita lakukan. Allah Ta'ala menciptakan manusia itu sama, Melayu ke, Cina ke, India ke, semua sama. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kami menciptakan manusia dengan pelbagai-bagai rupa, pelbagai-bagai kabilah, kaum dan puak, supaya kamu berta'arafu, berkomunikasi, saling kenal mengenal antara satu sama lain. Yang paling mulia di kalangan kamu adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan kita terletak pada takwa yang ada dalam diri kita, dalam hati kita. Sebab itulah kalau dalam khutbah Jumaat, ya tiap minggu Tok Khatib akan ungkitkan, akan ingatkan kepada kita supaya kita bertakwa. Kerana itulah terletaknya nilai seorang manusia tersebut. Akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang bertakwa. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dalam huraian perkongsian
ayat yang ke-36 daripada surah Yasin ini sedikit sebanyak menjadi iktibar kepada kita, pengajaran kepada kita untuk kita tetap istiqamah di atas jalan Allah SWT dan tetap berada dalam lingkungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. InsyaAllah dah masuk isyak kan. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.